Hi everyone, selamat salam sejahtera dan assalamualaikum kepada semua riders. Kami dari Kelab Permotoran Sidma College Sabah. Saya Dr. Murni Kamri, pengurusi kelab, dan sebelah kiri saya Saudara Bonaventure, timbalan pengurusi, dan sebelah kanan saya Saudari Kerinah Mah. Akan ingat untuk ngada kita, dia ialah setiausaha Kelab Permotoran Sidma College Kota Kinabalu. Kita akan menganjurkan satu ride, 100 buah motosikal akan bergerak menuju ke dari Kota Kinabalu, Sabah, menuju ke sebuah rumah panjang di Kapit, Sarawak. Tarikhnya ialah 27 hari bulan Ogos 2022, sehingga program ini akan berlangsung sehingga 3 hari bulan September 2022. Pengisian dia begini: flag off di Wawasan ataupun Anjung Senja Kota Kinabalu berdepan dengan Promenade Hotel pada 2 pagi jam 8 pukul 8 pagi 27 hari bulan Ogos. Kita akan jemput VIP untuk flag off, dan konvoi 100 buah ini bersama dengan riders, marshal, dengan umpire, dengan beberapa buah kenderaan, iaitu kita ada beberapa double cab, kita ada ambulance satu buah, dan kita ada sebuah tow truck akan bergerak menuju dari Wawasan Anjung Senja Kota Kinabalu menuju pit stop yang pertama ialah Lawas. Selepas ada minum, ada jamuan sedikit, rehat, kita bergerak masuk di Brunei, cop pasport, kemudian bergerak limpas Brunei terus menuju ke Sungai Tujuh, cop pasport, keluar masuk ke Miri. Kita akan bermalam di Miri pada 27 hari bulan. Pada 28 hari bulan, rider 100 buah ini, 100 motosikal ini dan kenderaan-kenderaan support vehicle akan bergerak menuju ke Sibu. Tapi ada 2 pit stop. Pit stop pertama dijangka di Batu Niah untuk kita minum sedikit, rehat sambil santai. Kemudian pit stop kedua ialah di Bintulu. Kemungkinan besar akan ada kita makan tengah hari di Bintulu. Dan bila sampai di Sibu, kita akan berhenti di Sibu. Tapi sebelah malam, kita ada jamuan yang akan diadakan oleh seorang hamba Allah di kita at that moment, iaitu jamuan makan malam di pekarangan Surau Darul Islam, Kampung Bandung di Sibu. Kemudian apabila riders yang Muslim bolehlah sembahyang Maghrib, Isya, riders Kristian dan sebagainya dan lain-lainnya, kita boleh datang selepas itu sama-sama untuk makan, di mana jamuan makanan akan diadakan dalam bentuk gerai-gerai. Ada yang nasi ayamnya, ada yang ayam penyetnya, ada yang satenya, ada yang cincau, cendol dan sebagainya, begitu. Okey, bermalam 28 hari bulan, bermalam di Sibu. 29 pagi selepas breakfast, semua riders akan bergerak menuju ke Kapit. Kemungkinan besar pit stop sama ada di Pekan Song ataupun di Kanawit. Sebab apa? Bila sampai di Kapit, kita akan berkumpul satu tempat dan bergerak beramai-ramai menuju ke rumah panjang, kerana jam 2 tengah hari 29 Ogos akan diadakan sambutan besar-besaran oleh Jawatan Kuasa Rumah Panjang di Kapit. Rumah Rantai Anak Sedin, Nangak Kemunti, Sungai Baleh, Kapit. Jadi jam 2 ini sambutan besar-besaran, ada yang ngajatnya, ada yang pukulan gongnya dan sebagainya. Okey, lepas itu free. Malam 29 hari bulan ada persembahan pentas di rumah rantai ini, di mana penduduk-penduduk di rumah panjang yang berdekatan pun akan dijemput. Kita akan adakan penyanyi yang kita bawa dari Sabah seorang, dan penyanyi Iban famous di Sarawak, kita belum tahu lagi siapa, juga akan dijemput untuk pertunjukan pentas ini. Dan pada waktu yang sama akan diadakan tarian-tarian kebudayaan
dari Sabah, yang ke Sumazaunya, tarian Kedazan, kemudian tarian Bajaunya, tarian Bugis ke dan sebagainya akan diadakan di Rumah Rantai. Jadi untuk Sarawak pula, yang Ngajatnya, Datun Julutnya, tarian Melayu ke Sarawak dan sebagainya akan diadakan pada 29 pada sebelah malam. 30 hari bulan, riders 100 buah akan dibawa menuju ke Pekan Kapit kerana kita ada motorcycle show di Lily Pond. Lily Pond ini satu tempat yang luas di tengah-tengah Pekan Kapit. Cantik tempat dia. Ada tasik dan motorcycle show diadakan di sana. Semua riders berada di sana. Tetapi di Rumah Panjang pula ada pengisian-pengisian lain. Pertama, ada pesta makanan etnik Sabah dan makanan etnik Sarawak, di mana mereka akan mempamerkan cara masakan Sabah. Sama ada yang hinavanya, yang Sarawak, yang umainya, ayam pansuh dalam buluhnya, macam-macam, seperti macam-macam yang lain. Jadi saya tak dapat nak sebut di sini, tapi tengok di skrin ada gambar-gambarnya. Kemudian pada pengisian yang kedua di Rumah Panjang, iaitu jaringan usahawan handicraft di antara usahawan handicraft Sabah dan usahawan handicraft Sarawak akan diadakan di Rumah Rantai. Kita akan buat pengumuman dan kita akan buat jemputan kepada penduduk-penduduk Kapit dan sekitarnya, siapa yang melibatkan diri dalam bisnes ataupun mengeluarkan handicraft tangan, bolehlah untuk menyertai jaringan ini nanti. Dan aktiviti yang ketiga di Rumah Panjang pada 30 hari bulan ini ialah kita akan adakan satu telematch sukan nikah untuk kanak-kanak. Ini akan dianjurkan oleh urus dia yang kita akan bawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penari-penari yang tarian-tarian Sabah, kita bawa dari Sabah, kumpulan Prima Dansa yang pernah memenangi tempat ketiga pertandingan tarian kebudayaan seluruh Borneo, yang Kalimantannya, yang Balikpapannya, Tarakannya, semua ni beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, mereka telah memenangi tempat ketiga, melibatkan Brunei, Sarawak, Labuan, Kota Kinabalu, UMS dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya pada sebelah malam juga akan diadakan aktiviti yang saya katakan seperti sebelumnya, iaitu persembahan pentas, tarian kebudayaan dan sebagainya di Rumah Rantai. 31 hari bulan pagi selepas sarapan, semua peserta, saya belum sebut ya, semua peserta akan tidur di Rumah Panjang, akan berkampung di Rumah Panjang. Rumah Panjang punya AJK sudah menyediakan rumah mana untuk ini, rumah mana untuk ini, penari-penari nanti perempuan ada di rumah mana, di bilik mana, yang riders akan tidur di mana, motosikal parking dengan dijaga oleh rela dan sebagainya di Rumah Rantai. Semua ini akan diadakan. So, 31 hari bulan, pagi selepas sarapan, semua riders akan turut serta dalam satu gotong royong membina gelanggang sepak takraw di Rumah Rantai. Sekarang ini gelanggang sepak takraw dia tanah kuning dan akan dibuat dengan simen. Semua riders akan sama-sama membancur simen, mengambil pasir, mengambil simen, batu-batu dan sebagainya, diletak foundation di sana, diletak BRC dan besi-besinya, tuang simen, dan kita akan panggil 2 orang, 3 orang pakar di Kapit untuk berpatong-patong simennya supaya cantik menjadi gelanggang sepak takraw. Dan semasa ini nanti, of course kita boleh gambar-gambar sebagainya. Apabila selesai, kita jangka pembinaan ini, oleh kerana kita 100 orang riders, kita jangka gotong royong ini dia makan masa mungkin paling lama 3 jam. Paling lama. So, selepas itu, rehat, makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, akan diadakan majlis perpisahan.
riders dan semua peserta-peserta akan bersedia untuk balik. So, akan diadakan ucapan-ucapan oleh tuan rumah rantai anak Sedin, dan mungkin ucapan dari kita urus dia mengucapkan terima kasih kepada Rumah Panjang, dan rider semua akan bergerak menuju Bintulu. Sampai di Bintulu, check in. Lepas itu hari berikutnya iaitu 1 hari bulan akan bergerak dari Bintulu. Rider semua kita akan pilih dulu sama ada Kapit atau Limbang, di mana kita akan adakan pit stop sebelum semua riders balik ke Kota Kinabalu. So, yuran penyertaan ialah RM400. Mengapa RM400? RM400 ini pertama, semua penginapan di Rumah Panjang, kita sudah berbincang dengan pihak Rumah Panjang berapa bayaran-bayaran dia. Kita akan cover dengan duit RM400 ini. RM400 untuk rider yang satu orang. Kalau rider membawa pembonceng, membawa teman, maka yuran dia RM500. So, selain daripada untuk membiayai kos kita tinggal di Rumah Panjang, semua makan minum di Rumah Panjang juga adalah ditanggung dengan uang ini. Kami akan membawa beberapa orang pakar masak. Dia memang khas masak untuk kadang-kadang kita ni ada yang Muslim memikirkan, di Rumah Panjang kami nak makan apa? Tuan-tuan jangan susah hati. Rumah Panjang di sekarang ini semua bertamadun, mereka tahulah adat resam dan agamanya, boleh makan ini dan tidak boleh makan ini dan sebagainya. Kita akan membawa tukang masak dan grup untuk memasak untuk 3 hari ini full di Rumah Panjang. Ini juga akan di-cover oleh yuran RM400 yang solo dan RM500 yang ada pembonceng. Kemudian RM400 ini, yuran ini juga untuk cover kos kendaraan sokongan. Kita bawa beberapa double cab, kita bawa beberapa van. Rider akan ride, tidak perlu bawa rucksack. Semua pakaian-pakaian personal pribadi akan disimpan di dalam van dan dibawa oleh van. Okey. Kendaraan yang rosak, motosikal yang rosak, sama ada kita akan bawa mekanik. Yang RM400 ini untuk cover kos kita membawa seorang mekanik sepanjang jalan sehingga ke Kapit dan seterusnya balik ke Kota Kinabalu. Kalau dia rosak di Bintulu, dia boleh memilih stay di Bintulu, motosikalnya kita simpan, kita jaga, ataupun dibawa, ataupun mekanik tengok dulu. Kalau tak dapat di repair, mungkin di pekan yang seterusnya, di Sibu, ada orang yang pandai buat dan sebagainya. Ini kita ini. Kalau dia tidak dapat juga, peserta rider akan tetap boleh bersama terus sampai ke Kapit. Walaupun kenderaan dia mogok, kenderaan dia rosak. Inilah gunanya kita charge yuran RM400 untuk seorang ataupun RM500 untuk yang ada pembonceng. So, saudara-saudari, tengok di skrin sekarang, ada nombor telefon, ada email dan juga ada link YouTube. Kemudian share dengan kawan-kawan. Siapa yang hendak join, sila email kami, sila isi borang. Kita ada juga borang online di website, ada website sudah. Tapi kalau penyertaan sudah penuh 100 orang dan tuan mengisi borang, tuan hantar duit, tapi sudah penuh, kami akan bagi tahu, minta maaf, kita sudah full kota dan kita akan kembalikan uang kepada saudara-saudari yang tidak berjaya. Tengoklah di dalam website nanti, syarat-syaratnya, do's and don'ts ada di sana. So, marilah siapa yang ingin nak join, marilah ikut kita sama-sama ride Kota Kinabalu ke Kapit 27 hari bulan Ogos 2022. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih.